Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Musi, Fadil Tuan Imam, Tata Kuasa Surau, para usahawan para usahawan dan para pelanggan. Ini kali pertama saya berprogram di Surau Shopping Complex. Subhanallah, saya akan cerita pengalaman malam ini di tempat-tempat lain nanti, supaya shopping complex lain mencontohi program seumpama ini. Subhanallah, ini satu usaha yang sangat-sangat mulia, satu usaha yang sangat-sangat baik. Saya fikir nak bila dimaklumkan yang bakal datang ni para usahawan dan juga para pelanggawan, pelanggan. Jadi kalau bercakap dengan para businessman, mungkin kita usul berkenaan dengan bisnes, mungkin bila campur-campur ni kita kena cakap dengan campur-campur lah. Sebab musim-musim ceramah Maulidur Rasul baru-baru ni, ada orang cakap, "Ustaz, tak boleh, saya ni orang bisnes. Saya ingat tak boleh kita nak bisnes ikut cara Nabi ni. Bisnes ikut cara Nabi, jujur ni asyik kena tipu je kan. Kalau jujur, kena tipu." Saya kata kat dia, sebenarnya salah, kamu tak ikut Nabi. Nabi berniaga jujur dan cerdik. Yang kamu tu jujur saja tak cerdik, sebab tu kena tipu. Ikut Nabi, amanah dan fatanah. Kan fatanah kan bijaksana. Jadi Nabi berniaga jujur dan cerdik. Bila jujur tak cerdik, tu kena tipu. Cerdik tak jujur, itu yang ramai. Dia cerdik bisnes tapi tak jujur, ramailah orang yang kena tipu. Tapi memandangkan malam ni bukan usahawan sahaja, para pelanggan pun ada. Saya mungkin cakap lebih umum lagi lah, lebih umum lagi. Dan sebelum saya lupa, saya nak sebut dua petua orang berniaga. Nak kaya, nak berjaya dalam berniaga, dua petua bagi saya lah. Yang pertama, jangan bohong. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Alhamdulillah, saya juga beberapa tempat. Malam tadi pun dekat Labuan, Sabah, kemudian ada 3 program kat sini. Adalah Allah Ta'ala pertemukan di masjid di surau dengan orang-orang yang dah berjaya dalam bisnes, yang dah jadi jutawan, yang dah jadi, yang dah naik dari sikit. Banyak-banyak saya bersembang dan saya cuba kenali mereka ini. Dua sifat ni ada. Dia tak cakap bohong. Dan yang keduanya, apa tadi? Banyak sedekah. Itu antara petua untuk berjaya dalam bisnes. Kalau berniaga, tak, kenapalah jualan saya ni tiap-tiap bulan, lepas bayar tapak sikit, bayar bil elektrik, bayar tak naik-naik. Dah 7 tahun dah berniaga, gini je profit. Cuba sedekah banyak sikit. Okey, tak apa. Sekarang untuk sedikit tazkirah, kongsian pada malam ini, mungkin kita boleh ambil manfaat daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis ini banyak saya berkongsi dalam program kita Bismillah Sunnah. Saya share hadis ini, tetapi oleh kerana ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya rasa amat penting untuk kita terus berkongsi dan mengulang kajinya. Boleh tolong pas sikit. Ambil ketus dia juga. Tak payah bagi satu-satu lah, bagi dia tetap bergerak dulu. Dia sampai kat orang perempuan sikit dulu. Untuk perempuan sikit. Itu hadis Nabi untuk kita bincang sikit malam ni. Saya dah print out dan photostat, bagi biar dapat seorang satu. InsyaAllah dapat satu seorang. Jangan ambil 2 pendek omong. Tak dapat satu seorang pun kongsi lah. Pernah dengar perkataan muflis? Apa makna muflis?
Bankrupt. Apa makna bankrupt? Muflis neko. Pada malam ni kita akan bincang berkenaan dengan muflis di akhirat. Ini lagi bahaya. Cukup ke? Allah, saya minta maaf lah, tak cukup. Tak tahu orang seramai ni. Yang orang perempuan belakang tu semua usahawan juga ke? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Yelah, usahawan kat kedai, usahawan kat rumah pun ada ke? Usaha lah, usaha berniaga, usaha buat anak, ada semua lah tu. Boleh Okey. Saya tanya tadi, kita pernah dengar perkataan muflis, perkataan bankrupt, perkataan lingkup. Yang tak ada, tak hutang, tak terbayar, duit cash pun tak ada. Itu selalunya kita sebut orang-orang yang muflis. Yang kita nak bincang pada malam ini ialah muflis di akhirat. Ini cerita selepas mati. Boleh sebut ke mati kat Johor ni? Tadi saya diberitahu kat Johor ni tak boleh sebut sangat perkataan mati. Dia kena sebut apa? Meninggal. Sebaik bagi tahu tadi. Johor panggil meninggal Kalau kat Terengganu dia sebut pass away. Tak apalah tu, ikutlah. Yang pentingnya yang kita nak bincang malam ni ialah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu. Kalau yang tak dapat sebelah kertas tu, tengok-tengoklah yang sahabat sebelah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala inna al-muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Boleh faham? Nampak angguk tu? Tengok mana kat bawah? Faham? Okey. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Rasulullah tanya sahabat. Rasulullah tanya, adakah kamu semua tahu siapakah orang muflis? Macam saya tanya tadi. Tadi saya tanya siapa orang muflis? Tuan-tuan jawab, orang bankrupt. Orang bankrupt macam mana? Lingkup. Lingkup macam mana? Tak ada duit, tak ada aset, semua dah kena sita, hutang tak terbayar. Jadi Nabi ni, salah satu teknik baginda suka, salah satu teknik, two ways communication. Nabi tanya, sahabat jawab. Dia dua hala. Ada kalanya Nabi tanya, sahabat kata wallahu a'lam. Ada kalanya Nabi tanya, sahabat jawab betul. Ada kalanya sahabat jawab salah, Nabi perbetulkan. Ini kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah ini kadang-kadang cikgu-cikgu di sekolah dia guna. Tanya dulu soalan pada anak murid yang berkait dengan topik sebagai opening, mula bincang. Kita pun sebagai mak ayah pun boleh bertanya. Teknik ni teknik tanya kemudian baru pegang. Jadi saya tanya tadi tu tiru cara Nabi lah. Apa orang muflis? Dan tuan pun jawab. Dan jawapan lebih kurang dengan jawapan sahabat Nabi. Allah hebat. Sebab sahabat Nabi pun jawab gitu, tak ada duit, tak ada harta kan. Waqalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat menjawab, orang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki wang dan harta. Sama dengan jawapan kita tadi. Wah, macam sahabat Nabi jawapan itu. Itulah makna muflis. Kata sahabat,
mengikut takrifan duniawi. Lalu ketika itulah Rasulullah pun juga, maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang muflis dari kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat kelak membawa apa dalam kurungan tu? Yang sebut modal tu saya tambah terjemahan. Bincang dengan orang berniaga ni dia senang faham ni kan. Modal dia pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Dalam masa yang sama dia pun ada liability, dia ada hutang dulu. Modal dia semayang, puasa, zakat. Kalau yang ada pen, tulis sikit tanda. Solat buat nombor 1, puasa buat nombor 2, zakat buat nombor 3. Mana ada ni modal-modal dia. Saya ni setakat pergi, ialah kongsi sedikit ilmu yang Allah bagi, pergi ke masjid, surau, pejabat. Setakat tempat-tempat yang saya pergi, bab cantik ni, bab tanda ambil buku nota tulis ni, itu kelebihan orang perempuan. Oh, yang orang perempuan rajin, dia bawa buku, dia cantik, dia tulis. Kita nak bagi tahu ni pun jadi semangat je. Orang lelaki ni biasalah ustaz bagi tahu dia terus hafal. Dia tak payah cantik dah. Ini kelebihan Allah beri pada orang lelaki. Orang perempuan jangan cemburu lah. Kita kalau boleh, kalau kita hadir ke majlis ilmu, kita biasakan diri kita cantik ilmu, supaya ilmu tu dia tak hilang begitu saja. Imam Al-Ghazali sebut dalam satu syair, al-ilmu saydu wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tusida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi tariqa. Maksud dia, Imam Ghazali kata, ilmu seumpama binatang buruan. Mencatik ilmu seumpama tali yang mengikat binatang buruan. Terlalu bodohlah kamu bersusah payah menangkap seekor kijang, lalu dibawa balik kijang, kemudian diletak di kawasan lapang tanpa diikat kijang. Kijang pergi mana lepas tu? Kijang tunggu, sengih tunggu. Dia kata ilmu ni macam binatang buruan, cantik ilmu macam tali yang ikat binatang tu. Memang Ghazali kata, bodohlah kamu masuk hutang susah dengan duri, dengan nyamuk, dengan bahaya, dapat tangkap kijang. Lepas tu bawa balik kijang. Aku dapat kijang, letak kat depan rumah, tak ikat pun kijang tu. Lepas tu dia cerita kat orang, aku dapat kijang, mana kijang tu? Kijang dah lagi. Aku dengar ceramah malam tadi, bulan lepas aku dengar ceramah Ustaz Fadli Shah. Ustaz cakap apa? Ada dengar, cakap apa? Habis dah kijang lagi sudah. Tapi Ustaz janganlah serius sangat. Kami ni nak dengar majlis ilmu, bukan macam universiti Ustaz, nak tulis-tulis, tak biasa. Kami nak dengar majlis, betul dah tu. Sebab kita ni yang ada ni letih-letih niaga pun dengar cerita ada majlis ilmu, datang majlis ilmu ni, datang tu dapat pahala dah. Duduk dalam majlis ilmu ni dapat pahala dah, betul tak? Kita pegang macam tu lah. Tapi macam mana? Kalau dia datang duduk dalam majlis ilmu, dia tertidur dalam majlis ilmu, dapat pahala tak? Apa cepatnya dapat? Ni nak tidur. Dapat confident dia dapat. Tapi sebenarnya insya-Allah dapat sebenarnya dapat. Insya-Allah dapat. Kita, Allah tahu niat kita. Kita nak hadir majlis ilmu tapi dah nak buat macam mana, seharian layar pelanggar. Hari ni Sabtu Ahad letih, perut kenyang, badan letih, nak hadir majlis ilmu, sampai-sampai tertidur. Tak buat macam mana? Saya tak kisah orang tidur. Saya kalau saya ceramah, orang nak tidur tak ada masalah, tidur lah. Cuma janganlah sampai terbalik keluar libasi kan. Tak
Tak apa, dah penting kita faham. Orang perempuan lagi lah. Orang perempuan dengan kat kedai lagi, urusan di rumah lagi, siap lagi. Kadang-kadang anak demam malam tadi, anak sakit perut, anak tak boleh tidur, bapa anak tak boleh tidur kan. Masuk semua lah tu. Jadi dia nak dengar majlis ilmu sampai-sampai tertidur. InsyaAllah dapat pahala dah. Okey lah, tak lain kali saya datang saya tidur je lah. Janganlah niat kita dari awal. Jangan niat dari awal. Jadi 3 modal. Apa modal tadi? Pahala apa? Solat, puasa, zakat. Kita sambung lagi. Dalam masa yang sama dia memikul dosa ataupun hutang ataupun liability, memaki hamun orang. Itu buat nombor 1. Memfitnah orang, nombor 2. Memakan harta orang tanpa hak, itu nombor 3. Menumpahkan darah orang, nombor 4. Dan memukul orang, 5. Berapa hutang? Yang pertama yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Agak-agak kalau tak tengok kertas ni boleh ingat tak 5? Cuba kita try, tak payah tengok kertas. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sambil-sambil jawab tu. Tak apa, yang tu tak apa lah, tak ada masalah. Tengoklah tu tujuan dia photo stick pun supaya rujuk lah. Lepas ni gantung kat kedai tu, rujuk supaya kita tak buat hutang. Okey. Lalu, sambungan dia. Lalu diberikan pahalanya. Pahala siapa? Orang muflih ni lah. Sekarang dia bawa pahala akhirat, dia juga bawa dosa. Lepas tu orang masa-masa dia datang tuntut di hari akhirat, masa tu dia boleh bayar ke duit ke? Tak laku dah duit dia. Dia kena bayar dengan apa? Bayar dengan pahala seorang dia bayar. Datang lagi masa, bayar lagi. Datang lagi masa, bayar lagi. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila dia telah kehabisan pahala, pahala habis dah bayar ke orang, tapi ada lagi mangsa datang, nak buat macam mana? Ambil dosa mangsa, dia yang kena pikul. Allahu Akbar. Ambil dosa mangsa, dia yang kena pikul. Akhirnya dia kena sumbat ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Inilah orang muflis. Kita kalau muflis kat dunia ni, kita boleh balik kampung-kampung, kawan-kawan bagi modal, balik jual kawan pisang kat kampung, boleh kan? Orang injek modal, dah muflis kat Johor Bahru ni, baliklah kampung-kampung tu, niaga kecil-kecilan. Adalah saudara mara, kawan-kawan sekolah rendah dulu bagi modal, bolehlah berniaga, jual nasi lemak apa semua, boleh. Tapi agak-agak, kalau muflis di hari akhirat, siapa nak injek modal? Injek modal ni siapa yang ambil lah pahala saya sikit, ambil kat awak, ada ke? Sayang macam mana pun kat dunia ni, kat akhirat masing-masing memikirkan diri masing-masing. Aku lepas ke tidak, aku lepas ke tidak. Allahu Akbar. Ini bahayanya muflis di hari akhirat. Dia hadis ni, nanti kalau kita bincang, kita faham keseluruhan, dia menjadi penghibur hati kepada orang yang selalu jadi mangsa. Dia selalu jadi mangsa, kena tipu duit, kena tipu dalam niaga, kena maki hamu, kena fitnah. Dia jadi mangsa. Bila dia baca hadis ni, dia tak tertekan sangat. Dia kata tak apalah, aku tak boleh nak settle kat dunia, aku tak boleh nak lawan, aku tak boleh nak saman apa semua. Ni hadis muflis kata di hari akhirat, kau bayar dengan pahala kau kat aku. Ini tujuan dengan tahu. Okey. Sekarang kita nak pergi lebih detail lagi tentang hadis ni. Yang pertama, orang muflis ni dia semayang puasa tak? Dia semayang tak? Puasa? Mana kita tahu dia semayang dia puasa? Sebab dia bawa pahala ni, zakat, beres. Tapi di macam mana Ustaz?
Kan ayat Quran kata orang yang solat ni cegah buat keji dan mungkar. Kan? Kan orang puasa ni jadi la'allakum tattaqun. Tapi kenapa buat dosa lagi? Ini menunjukkan bahawa orang ni dia solat, tapi solat dia tak memberi kesan pada perangai dia. Sebab apa jadi gitu? Sebab solat dia tak sempurna. Sekadar masuk waktu sembahyang. Puasa dia sekadar tak makan, tak minum, lapar dahaga gitu je. Di mana roh solat dia, di mana tasawuf, di mana akhlak, di mana adab-adab dan rukun solatnya tak ada. Sekadar sembahyang, puasa, gitu je. Ni kalau yang sembahyang puasa, kalau yang ini tak sembahyang, dia jadi tak puasa, lagi teruk. Kira pikul dosa orang je lah. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Dah saya pun ada tak kita jumpa orang macam ni? Semayang tapi bab fitnah orang nombor satu, ada tak? Semayang, puasa okey, zakat bagus, tapi duit orang tak bayar, ada tak? Kami ada tahulah. Kan? Jadi ni macam ni. Lalu dia kena bayar pahala dia kat orang. Allahu Akbar. Dan kalau macam tu Ustaz, baik saya tak payah bayar langsung lah. Itu bukan moral of the story. Begitu tak payah puasa lah saya. Kalau begitu, saya kena baiki solat saya, kena baiki puasa saya. Di mana rohnya. Macam mana cara nak baiki solat? Macam mana nak baiki puasa? Nak baiki solat macam mana? Baiki dia zuhur jadi 6 rakaat ke? Tak payah tambah rakaat, tapi tambah mutu solat, tambah mutu puasa. Dan tidak ada cara lain melainkan dengan ilmu. Alhamdulillah, ada majlis ilmu dianjurkan datang, menyumbang sebagai idea, bagi keuangan, bagi tenaga, bagi tolong hadir. Dia kalau ada majlis ilmu ni, yang mampu menyumbang duit, sumbang duit. Mampu sumbang tenaga, sumbang tenaga. Mampu bagi idea, bagi idea. Tak tu pun tolong masak. Sini ada makan tak? Makan di kedai masing-masing kan? Tak pandai ni kalau kat masjid tempat kita lah juga. Tak pandai masak, tolong basuh pinggan mangkuk. Tak pandai basuh pinggan mangkuk, tolong makan. Itu orang tak boleh. Makna tolong hadir lah, tolong hadir, support program, hadiri majlis ilmu. Tidak ada cara kita nak baiki solat puasa kita melainkan dengan ilmu. Alhamdulillah, majlis ilmu cukup banyak sekarang. Saya 2 minggu lepas di Batu Pahat. Ni hujung bulan ni ada sekali lagi di Batu Pahat. Hujung bulan Mas baru ni IQ buat JB ni. Subhanallah, banyak majlis ilmu. Dan diberitahu bahawa Johor Bahru ni sambut mauludnya berapa bulan? Masya Allah, alim-alim semua pada pun. Alhamdulillah. Yelah dah 4 bulan cerita tentang Rasulullah. Alhamdulillah. Ini satu bentuk sambutan yang sangat baik. Kita sambut, kalau boleh 12 bulan kita sambut bab Rasulullah ni. Sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus sangat. Okey, baiki solat, baiki puasa, moga-moga memberi kesan di dalam hidup kita. Itu perkara pertama. Perkara kedua, dalam bab dosa ni, dia terbahagi kepada 2 kategori. Satu, dosa dengan Allah. Satu lagi, dosa dengan manusia. Hadis muflis ni, dosa dengan Allah ke dosa dengan manusia? Manusia. Kalau tengok senarai 5 hutang ni, semua dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah macam mana? Contohnya, dia tinggal solat, itu dosa dia dengan Allah. Lagi, tak puasa, tak bayar zakat, itu dosa dia dengan Allah. Lagi, tak tutup aurat, itu dosa dengan Allah. Tapi janganlah kita kata dosa dengan Allah je. Jangan ada penyakit JE tu. Sebab ada orang yang cakap yang jadi kena penyakit JE. Dia kata apa? Tak apalah, saya tak buat pun, sunat je. Perkara ni saya buat, betul lah saya buat, tapi tak apa, saya buat pun makruh je.
Salah tu, ni penyakit bahaya ni. Jangan kita cakap makruh je, sunat je. Penyakit JE ni lebih bahaya daripada apa itu tu, Japanese epilepticus tu kan. Buang. Kita kena kata ini sunat, Nabi suka, aku kena cuba buat. Jangan kata je. Kita kena kata ini makruh, dibenci oleh syarak, aku kena tinggal. Jangan kata je. Dosa dengan Allah, jangan kata dosa dengan Allah je. Besar dosa dengan Allah. Apa lagi? Minum arak. Ada rasa dia minum arak? Ada juga ustaz zaman muda dulu, waktu ikut kapal. Nak buat macam mana, sejuk dalam kapal tengah malam ustaz, kena minum dia panas badan. Tapi itu dosa dengan Allah. Taubat nasuha, kita benci, kita rasa menyesal, kita tak buat dah. InsyaAllah Allah Ta'ala terima.